على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. InsyaAllah untuk surah Al-Ikhlas, insyaAllah sama-sama kita share, insyaAllah. Vibration. InsyaAllah testing 1 2 3 1 2 3 InsyaAllah 1 2 3. Mohon komen 1 2 3. Test suara, cuba tengok suara. Okey. Okey, suara. Bising tak? Okey, suara. 1 2 3 1 2 3 testing. 1 2 3 testing. Mohon tunggu sebentar. Okey ke suara? Mohon komen suara, insyaAllah. Okey ke suara, insyaAllah. Mohon. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalal haram wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwailullah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif an tuhimala dunya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita sambung lagi pagi tadi, iaitu bab surah Al-Baqarah ayat ke-11 hingga ke-12 daripada nota My Quran Time. Sama-sama kita baca. Kita rehat kitab Tanbihul Ghafilin untuk surah Al-Ikhlas. Maghrib ni untuk surah Al-Ikhlas.
Mohon share grup surau Al-Ikhlas. Patutnya di surau Al-Ikhlas Maghrib hari ni, tapi PKPB, mudah-mudahan ada hikmah dia, sama-sama share. Mudah-mudahan surau Al-Ikhlas section 4 tambahan Bandar Baru Bangi. Saya tunjukkan terus pada surau Al-Ikhlas, mohon insyaAllah. Kita rehat kitab, kita baca nota My Quran Time sementara menunggu isyak insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga iaitu ayat 11 hingga 12, ciri-ciri orang munafik, ya. Ceritakan dalam ayat 11 dan 12. Pagi tadi kita mengenal cerita sifat-sifat orang munafik, ya. Saya ulang sikit, sifat orang munafik ada 6 diceritakan dalam ayat sebelum tu, iaitu mereka cuba memperdayakan Allah Subhanahu Wa Taala, menipu orang-orang yang beriman sedang mereka hanya memperdayakan diri sendiri. Yang kedua, sifat dia dirinya sendiri dan mereka tidak menyedari. Dia memperdayakan diri sendiri dan menyedari tidak menyedari dirinya sendiri. Rasa dia sendiri betul saja. Yang ketiga, dalam hati mereka ada perasaan syak dan dengki. Perangai yang paling hebat bab hati yang kotor, iaitu hati mereka ada bab syak ataupun perasaan syak ataupun hasad dengki. Yang keempat, ada bab jahil dan bodoh serta tidak memiliki ilmu. Tak hendak, ada bab ilmu tak hendak diaplikasikan ataupun dia tak hendak mencari ilmu. Yang kelima, menjual hidayah dan membeli kesesatan. Orang munafik sifat dia, ya. Tolak tepi hidayah, ya. Yang keenam, suka bermuka-muka. Ini lagi bahaya. Dibimbangi ada di dalam kalangan umat Islam kita. Kemudian diceritakan sini juga, munafik ini ada dua kumpulan. Pertama, orang bukan Islam yang mahu masuk Islam, menjadi orang Islam dengan tujuan mengintip. Ini munafik realnya, iaitu mengintip dalam kaum, dalam bab orang Islam, ya. Jadi spy untuk kaum yang kafir. Yang kedua, munafik ni ada dua. Yang kedua, orang Islam yang mempunyai ciri-ciri munafik dan dirinya ke arah itu. Ada bab-bab munafik dan ada bab ke arah mengala bab jadi munafik. Orang Islam tapi berlakon benci sebenarnya dengan Islam. Lepas tu diceritakan oleh Sayyidina Umar, ya, Huzaifah, ya, dia menerangkan bab sifat munafik. Umar nak cek pada Huzaifah. Diceritakan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, tanda munafik tu ada 3, iaitu bicara dia berdusta, ya. Kedua, berjanji dia tak tepati. Ketiga, dia mengkhianati, ya. Amanah dia khianati. Riwayat Abu Al-Bukhari dan Muslim. Tapi nifak amali, perbuatan, nifak iktikad, keyakinan. Tu yang pertama tadi, nifak amali, iaitu bab perbuatan. Perbuatan apa? Berjanji dia tak tepati. Kemudian amanah dia khianat. Kemudian berbicara dia berdusta. 3 bab nifak ataupun munafik yang perbuatan. Nifak iktikad iaitu bab keyakinan. Dicontohkan yakin dengan keluar dari konsep agama Islam dengan menzahirkan keimanan dalam waktu sama menyembunyikan ingkar. Dia berlakon Islam tapi dia ingkar dalam hati dia, sembunyi dia. Balik pada bab hari ni, bab Maghrib ni, ya, ayat 11 dan 12, ciri-ciri orang munafik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ayat 11 hingga 12 Al-Baqarah, yang bermaksud bila dikatakan dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan.
Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedari. Al-Baqarah ayat 11 hingga 12. Ni perangai manusia yang tak nak mengaku. Dia tahu bab tu merosakkan dunia, merosakkan bumi, merosakkan makhluk, tapi dia masih lagi tak mengaku. Kupasan ayat ni, pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut keadaan orang munafik ketika ada orang mukmin yang berkata kepadanya, janganlah berbuat kerosakan di muka bumi. Degil ya. Dia menyebut keadaan munafik ketika orang mukmin mengatakan janganlah berbuat kerosakan. Lalu dengan sifat munafik mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan pembaikan. Kami hendak mendamaikan orang yang berbalah. Kata-kata mereka ini adalah menurut sangkaan mereka. Ni pendapat dia saja. Pendapat orang lain tak nak diterima. Dia terasa dia betul, dia rasa dia baik. Maka Allah SWT menepis anggapan mereka dan menjelaskan bahawa merekalah sebenar-benarnya yang berbuat kerosakan. Tetapi orang munafik ini tetap tidak menyedari disebabkan kekufuran dan kedustaan yang sudah menguasai hati mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fatir, maka fikirkanlah, adakah orang yang diperelokkan kepadanya amal buruknya, iaitu oleh syaitan, lalu ia memandangnya dan mempercayainya baik. Bolehkah disifatkan sebagai orang yang menjalankan peraturan yang ditetapkan Allah untuk memberi hidayah kepadanya, atau sebaliknya? Kerana sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikhendakinya. Ia juga memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikhendakinya. Oleh itu janganlah engkau membinasakan dirimu, wahai Muhammad, kerana menanggung duka cita terhadap kesesatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka kerjakan. Surah Al-Fatir ayat 8. Perbuatan yang mereka bangga-banggakan dan akui merupakan perbuatan baik, ternyata hanya mengakibatkan kerosakan yang besar. Sungguhnya mereka tidak menyedari kerana hati mereka telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan sifat munafik yang dilakukan. Sebab tu dia boleh buat dosa, buat kerosakan yang besar, dia rasa dia bangga yang amat sangat. Tu yang hebat. Ya, dia terasa bangga. Bangga kenapa? Bangga dia buat, dia rasa itu yang terbaik. Selalu cakap bab terbaik. Ya. Okey, bahagian keempat ayat 13. Tadi 12. Tadi 11 hingga 12. Keempat. Bahagian yang keempat ayat 13. Diceritakan lagi bab ciri-ciri munafik. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana supaha ala innahum humus supaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman, mereka menjawab, patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Ketahuilah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Al-Baqarah 13. Cerita bab ciri-ciri orang munafik. Allah SWT ceritakan lagi mengenai orang munafik apabila mereka diperingatkan oleh orang mukmin, berimanlah kamu dengan keimanan yang benar dengan hati yang lisan, yakni sebagaimana para sahabat radhiyallahu an beriman, di mana iman mereka tidak sekadar dengan lisan tetapi masuk ke dalam hati dan diamalkan oleh anggota badan. Itu realnya orang yang beriman. Tetapi mereka membantah dan mengatakan, apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh dan jahil? Dikatakan sahabat tu semua bodoh. Orang yang beriman ni bodoh. Allah membantah, Allah SWT membantah kata-kata mereka dan menegaskan bahawa kejahilan itu ada pada diri orang munafik, bukan pada orang mukmin yang jujur imannya. Kemudian Allah SWT memberikan
sifat munafik dengan kejahilan dan kebodohan dan tidak memiliki ilmu. Tambah lagi Allah Ta'ala pasal perangai munafik orang ni dengan bab apa ni? Memberikan sifat orang munafik dengan kejahilan, kebodohan dan tidak memiliki ilmu. Bukan tidak memiliki ilmu, dia tak ada ilmu. Dia kata ilmu dia yang paling hebat. Ni Allah tambah lagi. Sebab tu kita ni kalau didapat hidayah, kadang-kadang Allah tambah. Kadang-kadang Allah tambah lagi hidayah. Hanya kita ni cari jalan untuk dekat pada Allah Ta'ala. Yang kelima, ayat 14-15. Ciri-ciri orang munafik. Masih lagi ciri-ciri orang munafik. Wa iza laqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Bila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah bersama kamu. Sebenarnya kami hanya memperolok-olok, yakni akan orang-orang yang beriman. Allah membalas memperolok-olok dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka yang melampaui batas. Surah Al-Baqarah ayat 14-15. Tu ditambah lagi. Ya. Dia berlakon-lakon depan orang yang beriman, mengolok-olok. Ya. Berolok maksudnya berlakon-lakon. Kupasannya atas masih membincangkan mengenai kaum munafik yang sifat-sifatnya. Allah SWT menceritakan pada ayat ini bahawa sifat orang mereka ni adalah bermuka-muka. Ya. Kita telah kadang-kadang tertipu dengan bermuka-muka diorang. Bila bertemu dengan orang mukmin di satu tempat, mereka akan mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan syariatnya. Sampai ke hukum-hukum dia ikut kononnya. Itu bermuka-muka. Namun apabila berjumpa dengan syaitan, iaitu pemimpin-pemimpin kafir, baik Yahudi maupun musyrikin, mereka menyatakan solidariti mereka dan kepura-puraan dengan orang-orang beriman. Mereka mengejek apa yang dikatakan mengenai keimanan dan berkata, kami bersama kamu di atas agama kamu dan kami tidak akan beriman selamanya. Adapun kami menampakkan keimanan hanya ejekan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda. Bermuka-muka dia. Ya, ada tak sekarang? Dah ada pun. Menyokong pula Israel. Menyokong pula Yahudi. Bersetuju pula. Ada bab MOU pula dengan Yahudi. Nampak? Nak tengok pemimpin yang hebat. Ya? Nak tengok negara Islam yang hebat. Ada tak bersekongkol dengan Yahudi? Ada bersekongkol? Ni salah satu ciri-ciri munafik. Ya, kononnya untuk solidariti, untuk kebaikan kononnya, tapi dalam hati mereka mengaku betul aku bersama dengan agamu dan kami tidak beriman. Cuma bersama semeja, sama tempat makan, tapi hati dia tidak menampakkan sebenarnya bab keimanan. Hanya ia sebagai ejekan kaum umat Rasulullah SAW. Dia ejek kita umat akhir zaman dan sahabat-sahabat baginda dengan kata-kata mereka ini. Lalu pada ayat berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala menjawab perbuatan mereka ketika mereka mengolok-olokkan agama Allah. Allah lah yang sebenarnya sedang memperbodohkan mereka dan telah memberi balasan terus kepada mereka. Pada mereka hendak mempersendakan manusia lain, tetapi hakikatnya Allah pula yang telah mempersendakan mereka. Dia lupa, dia ingat dia berkuasa, dia terlupa yang maha kuasa. Itu kadang-kadang kesilapan orang yang berlaku
berlakon bermuka-muka. Walaupun dalam beberapa perkara Allah SWT membiarkan sahaja apa yang mereka mahu lakukan. Ini bukan bermakna Allah Subhanahu Wa Taala meredai perbuatan mereka. Jangan ada yang menyangka kalau Allah biarkan itu adalah kerana Allah redha. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala benarkan, tidak semestinya dia redha. Tu maksudnya apa? Jangan nampak maksiat tu tak ada siapa bangkangan, tak ada siapa yang menentang, tak ada siapa yang nak blok, tak ada siapa yang nak bercakap, tak ada siapa yang nak membidas. Tapi ingat betul, tak ada apa-apa. Jangan nampak Allah tu redha. Cuma Allah benarkan, tapi sebenarnya keredaan Allah tak ada. Itu kadang berlaku maksiat. Bangga dia dengan maksiat. Tapi ingat kata ulama dulu, kadang-kadang dibiarkan sampai ke tahap semaksimum dia bermaksiat, akhirnya Allah hantar balasan yang hebat. Kadang-kadang tak payah tunggu di akhirat, di dunia dah Allah hantarkan. Maksudnya kita ni dapat bala yang tak disangka. Ni tengah kita hadapi. Tak tahu siapa punya kerja, tak tahu siapa punya yang punya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu antara ciri-ciri orang munafik. Ayat ke-16 pun juga menceritakan ciri-ciri munafik, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Ayat 16 Al-Baqarah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaan mereka, tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah. Orang yang membeli kesesatan, meninggalkan petunjuk. Ada dah petunjuk, ada Al-Quran, yang beri petunjuk. Allah dah bagi kompas, Allah dah bagi map, ways, macam-macam dalam Al-Quran. Nak menghala ke jalan yang benar, jalan ke akhirat, tapi tak hendak ditolaknya, maka tiadalah beruntung, ruginya dia perniagaan mereka. Meniaga hebat di dunia, tapi meniaga dengan Allah Ta'ala tak ada, faedahnya tak ada. Tidak pula mereka beroleh petunjuk dan hidayah. Terus ditutup hidayah. Al-Baqarah ayat 16. Kupasan ayat tersebut. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberitahu bahawa mereka ini ibarat seperti orang yang menjual hidayah, ataupun petunjuk, dan memberi kesesatan. Dia nak bab yang sesat, itu yang disetujui. Yakni mereka lebih suka memilih kesesatan berbanding petunjuk, malah lebih rela memilih kaca daripada permata. Perbuatan mereka ini diibaratkan seperti sebuah perniagaan tetap muamalat. Perniagaan, tetapi muamalat mereka ini bukan menguntungkan tetapi merugikan. Maksudnya dijualnya hidayah, membesarkan, membeli kesesatan. Yang ini lebih suka memilih kesesatan berbanding petunjuk, malah lebih rela memilih kaca daripada permata. Perbuatan mereka ini diibaratkan seperti sebuah perniagaan, tetapi muamalat mereka ini bukan menguntungkan tapi merugikan. Difahamkan. Analoginya sebegini, Allah SWT menjadikan petunjuk atau hidayah itu seumpama satu barang dagangan yang sangat berharga. Akan tetapi orang munafik membuang petunjuk itu kerana tidak menyukainya, dan mengambil barang dagangan lain, iaitu yang kesesatan. Kerana itu yang lebih disukai. Maka di situ transaksi mereka merugikan kerana memilih barang yang tidak berharga sebagai satu pembelian. Inilah yang dikatakan perbuatan mereka itu seumpama sebuah perniagaan yang rugikan, dan ternyata mereka tidak mendapat sebarang keuntungan. Ni
Dia tolak bab hidayah, dia tolak bab petunjuk. Di solusi ayat tersebut daripada surah Al-Baqarah ayat 2 dan 6, hidupkan panca indera untuk memerhatikan Al-Quran dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dipesan dengan kita. Konklusi dalam ayat 2 dan 6 Al-Baqarah, diperintahkan kita gunakanlah panca indera kita, iaitu gunakanlah pendengaran, gunakanlah penglihatan untuk melihat kebesaran Allah, agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak menutup hati kita. Ada mata, ada kali telinga, ada kaki, ada bau, panca indera yang 5 cukup semua. Cari jalan untuk melihat apa yang Allah buat, apa yang Allah tunjukkan untuk kebesaran Allah Ta'ala. Kita lihat. Sebab tu kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, satu hari kita kena ada 4 atau 5 renungan. Yang pertama, renung kejadian alam. Renungkan kejadian alam, apa yang berlaku di alam ni, renungkan, tengok dengan mata kasar, mata hati kita. Bila renungkan kejadian alam yang Allah ciptakan, Allah tunjukkan kita, tambah lagi keimanan kita. Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala terlalu hebat. Kedua, renungkan kecuaian kita. Ada tak cuai? Cuai. Macam-macam kecuaian kita. Solat kita, zikir kita, bacaan kita, ibadah kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah, hubungan kita dengan kitab Allah, hubungan kita dengan manusia, ciptaan Allah Ta'ala. Renungkan kecuaian kita. Yang ketiga, renungkan balasan besok. Satu, balasan neraka. Satu lagi, balasan surga. Renungkan neraka, bimbang kita nak berbuat dosa. Bimbang sangat kita nak berbuat dosa. Pasal apa? Bimbangkan neraka. Jangan dah berlepas kita bertaubat. Jangan kita tangguh buat taubat. Tunggu pencen. Tunggu dah berumur baru nak taubat, baru nak mengaji Quran, baru nak mengaji kitab. Jangan takut tak sempat. Renungkan balasan Allah, itu balasan neraka. Dia renungkan syurga. Bila kita renungkan syurga, apa kita buat? Kita tambah nak benda-benda yang nak menghalakan kita kepada syurga. Cari jalan untuk kita dapat balasan syurga. Maksudnya kita cari benda-benda yang berpahala. Buat sebanyak mana pahala yang kita mampu. Jangan kita tunggu orang buat pahala untuk kita, belum tahu. Contohnya kalau tahlil, kita tahlil dulu sebelum orang tahlil. Orang tahlil belum tahu juga ikhlas ni ke mana. Sembayang kita dulu sebelum kita di sembayang. Tu contoh. Renungkan yang ke berapa? 4. Tu. Ni renungkan nikmat kita. Allah dah bagi nikmat macam-macam. Ni PKP masih lagi boleh kita bergerak, masih lagi boleh kita makan, masih lagi ada nikmat makan. Hebat tak? Hebat yang amat sangat. Allah bagi nikmat yang hebat. Tempat lain ada yang tak makan, ada yang masih susah lagi. Tu nikmat yang Allah bagi. Sebab tu jangan kufur pada nikmat. Tu renungkan kejadian alam, renungkan neraka, renungkan syurga, renungkan kecuaian kita, renungkan nikmat yang Allah beri. 5 antara kena renung. Yang kedua, ayat kedua, ayat ke-10 Al-Baqarah, elakkan menipu kerana ia mengeruhkan jiwa. Dipesankan kita, jangan menipu, jangan berdusta. Pasal apa? Dia akan terpimpin ke dalam neraka nanti. Elakkan menipu sekecil mana pun perkara. Jangan menipu kerana ia akan mengeruhkan dan menyakitkan jiwa sehingga hati kita ini terasa khawatir, tidak tenang. Banyak sangat berdusta, banyak sangat dengan maksiat, banyak sangat dengan dunia menipu dia. Akhirnya hati tidak tenang, hati tidak boleh tenteram. Pasal apa? Berbuat salah, berbuat yang tidak betul,
yang dia sendiri ketahui. Kemudian ayat yang ke-12, resolusi dia. Semak usaha kita membaiki dunia ini dengan panduan Tuhan atau tidak. Dipesan ke kita. Maksudnya, semaklah terlebih dahulu apakah perkara yang kita lakukan ini berteraskan panduan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hanya mengikuti rasa sendiri. Apa yang terbaik ialah jika kita tidak tahu terhadap sesuatu perkara itu, jangan buat-buat tahu. Jangan malu untuk berkata tidak tahu. Kerana itu lebih baik berbanding tahu tapi sebenarnya jahil. Itu. Sebab tu jangan kita bermuka-muka ataupun berpura-pura tahu. Sebab tu baiki dunia ini dengan panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kita dah mengaku inna dina indallahil Islam. Dan lakukan berteraskan panduan Allah Ta'ala. Ada dalam Al-Quran. Ini yang kita tadabbur, dibacakan Al-Quran. My Quran Time contohnya. Macam-macam cerita ada. Panduan kita dengan Allah Ta'ala. Ataupun hanya, jangan hanya mengikut rasa sendiri. Jangan kita berbuat fatwa kita sendiri. Jika kita tidak tahu, yang terbaiknya kita mengaku kita tidak tahu. Jangan buat-buat tahu. Kata Datuk Semai kamu dulu. Dalam meeting, semua bos tanya, buat-buat macam tahu semua. Semua rasa macam faham. Bila semua disuruh bercakap, bila seorang tu bercakap, akhirnya confirm dia tak tahu. Terperangkap dia. Jangan malu untuk berkata tidak tahu, kerana itu lebih baik daripada berbanding tahu tapi sebenarnya jahil. Maksudnya jangan malu. Contohnya nak mengaji Quran, jangan kita malu sangat nak belajar. Walaupun dah berumur, masih lagi nak malu, ke mana kita? Bayangkan, berumur tu masih lagi ada bonus untuk meneruskan hidup. Bayangkan kalau mati tanpa ilmu, tanpa Al-Quran. Itu antaranya. Disebut sini dalam surah Baqarah ni, diceritakan satu perkataan baru. Perkataan yang kedua iaitu kafara. Sebelum ni dah dua perkataan ni. Perkataan ini disebut 525 kali. 525 kali dalam Quran. Maksudnya perkataan inilah menutup sesuatu, iaitu kufur. Menyorok sesuatu. Menyorokkan sesuatu ataupun ditutupnya. Itu kafara ataupun kufur. Jadi apabila bercakap tentang orang kafir, mereka sebenarnya telah ditunjukkan jalan kebenaran, tetapi mereka jugalah yang menutup kebenaran. Itu bab kufur. Bab kafir, maksudnya dia menutup bab kebenaran. InsyaAllah takat turut malam ni, mudah-mudahan sampai di surah Al-Ikhlas section 4 tambahan Bandar Baru Bangi. Saya mohon ribuan terima kasih dan mohon maaf kalau line tak clear. Mudah-mudahan pengisian malam ni dapat kita teruskan akan datang. Walaupun masih lagi dalam PKP, kita teruskan majlis ilmu untuk jadi salah satu perisai kita nak menghadap saat-saat yang kritikal sekarang ni. InsyaAllah, mana yang baik, terbaik terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang lemah daripada saya sendiri, kita sudah in surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. InsyaAllah kita jumpa pagi besok, lepas habis My Quran Time subuh besok. Sambung ayat yang seterusnya insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishar ya bina wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah
Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il mu'minina wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abluka bi ni'matika alayya wa bu bi zambi faghfir li fa innahu la illa anta. Ya Allah, peliharalah kami kepada dua orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat Al-Quran dan seluruh muslimin dan muslimat daripada wabak COVID-19 ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah afiat kepada kami daripada bala bencana ini dan penawar dan segala penyakit. Peliharalah kami dalam penjagaanmu daripada segala wabak ini, sesungguhnya Engkaulah Maha Pelihara. Ya Allah, jauhkan kami daripada kemungkaran akhlak, dosa-dosa, hawa nafsu dan penyakit yang merosakkan hati kami. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah negara kami daripada COVID-19 dan selamatkanlah negara kami daripada virus penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit hati manusia yang mengundang kemurkaan-Mu. Selamatkanlah negara kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat munafik. Bersihkanlah amalan-amalan kami daripada sifat riak dan menunjuk-nunjuk. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Kekalkanlah dan tetapkanlah kami dalam iman. Kekalkanlah hati-hati kami dalam ketaatan dalam agama-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Keluarkanlah kami daripada kegelapan yang kami tidak sedar. Selamatkanlah kami, hati-hati kami. Kami sangat takut dan bimbang bila bertemu-Mu, Ya Allah. Janganlah biarkan kami mati melainkan dalam keadaan menjadi orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman. Matikanlah kami dalam Islam dan kumpulkanlah kami di kalangan orang-orang yang saleh. Ya Allah, perkenanlah doa kami, perkenankanlah doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi ya man ibadi wa ya hamda ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mutalifah wasyada'ida wa miha ma zahara minha wa ma batana fi baina hadza hasatam bil muslimana man tasha qadir. Tawassalna bizajabal wa tasamna malakul allazi la yamut isrif anal bala wal waba innaka ala kulli shay'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a ya Allah. Bismillah ma syaa Allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim asma. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ard wala fis samai was samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an azjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su
ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.